Sengit tadi lehernya. Okay. Okay, testing suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan Cikgu Fahmi. Bukan matematik tetapi adalah matematik tambahan. Saja surprise sekali dengan cikgu tadi ajar ke matematik tambahan tu. Jadi ini saya samping tutorial ni. Salah. Duk tengok-tengok cara-cara pakai samping baru-baru ni. Maklumlah anak raya kan. So apa khabar, semua sihat ke? Sihat? So cikgu harap semua orang dalam sihat. Oh, this is the best rambut yang cikgu tengok. Oh, I like. Flip sikit. Okay, jadi lah. Jadi. Okay, angkat pen dekat sini. And okay, baik. Apa ni? Sihat, alhamdulillah. Okay, alright, bagus. Okay, so cikgu suka orang yang sihat. Okay, baik. So, hari ni cikgu dapat DM pelajar-pelajar matematik tambahan lah. 3 tempat lah specifically kan. Diorang baru belajar. Dia baru start masuk topik yang pertama dalam matematik, iaitu fungsi. Kan? Fungsi kan? Fungsi. Matematik tambahan tau, fungsi. So, dia rasa dia tak boleh bawa, dia rasa susah. Kan? Ada yang tiba-tiba dah fikir dah tu nak drop pula admat. Sabar dulu. Okay, admat tak susah. Okay, admat tak susah. Cikgu tak kata dia senang juga cikgu tak kata dia senang juga. Dia cuma ni kita boleh buat. Cuma kena ada proses lah, kena sabarlah juga kan. Kena sabar. Okay, alright. So, untuk kelas hari ni, ini adalah kelas matematik tambahan. Cikgu nak tunjukkan ataupun cikgu nak berikan the general idea tentang fungsi gabungan ke gubahan. Fungsi gabungan ke gubahan. Fungsi gubahan, silap. Fungsi gubahan. Alright. Macam ni kita nak cantumkan dua graf, macam ni kita nak cantumkan, macam ni kita nak pisahkan. Tak ada teknik, tak ada apa. Kita just faham benda ni, settle. Percaya dia cakap cikgu. Kalau faham betul benda ni, maka dia akan jadi bab ni akan jadi sangat mudah untuk awak. Provided awak ada basic algebra yang stabil. Cikgu tak kata kena kukuh sangat, sebab kalau kukuh sangat, of course bab ni tak ada masalah bagi awak. Tapi macam boleh lah kita faham yang tambah pilih tambah tolak tu macam mana. Okay, tambah tolak tak dapat bahagi. Okay, baik. So cikgu tuliskan dulu tajuk. Okay, sementara awak get ready. And cikgu rasa sesi ni sangat penting, dan cikgu harap kalau boleh bantu cikgu untuk panggil kawan-kawan awak dan kongsikan dengan kawan-kawan awak yang ada kelas matematik tambahan di TikTok PTTI online sekarang. So boleh maklum dekat diorang. So ramai-ramai yang join, ramai-ramai belajar, sama-sama pandai, sama-sama belajar. Kembali, sama-sama belajar, sama-sama pandai. Okay, right. So cikgu tulis dulu tajuknya. Cikgu rasa cikgu dekat sini boleh kot. Asal chisel ada ke tak? Ni ada. Mata chisel susah nak tulis. Okay, so cikgu tulis admat je Form 4 bab 1. Okay, Form 4 bab 1. Okay, nampak ke atas tu? Tengok sikit dekat ruangan ni. Okay, kat sini nampak. Hai, siapa yang baru masuk tu? Hai. Okay, hai, selamat datang. Okay, rindu PTTI, saya rindu PTTI. Cikgu pun rindu awak. Okay, sekali nanti ajaklah kawan-kawan awak join sekali, okay? Alright. Okay, hari ni berapa bulan? Hari ni 19 bulan. Okay, hari ni 19 bulan. 19 bulan cikgu kat sini 19.4. Okay, dah raya dah. Hari ni pun Nuzul Quran kan. So Nuzul Quran ni tentang apa? Siapa tahu Nuzul Quran? Betul lah tu. Nuzul Quran ni adalah ada tarikh pertama. Surah pertama dia diturunkan. Betul tak? Kau betul tahu? Kan? Google je. Betul, cikgu tahu. Okey saja je gurau. Okey. Right. So semua orang dah ready Semua orang dah ready? Dah ready? Okey. So jom kita buat topik kita pada petang ini adalah fungsi gubahan. Okey. Right, cikgu tengok chat jap. Okay, ready? Okay, jom. Okay, jom kita mulakan. Alright. So, yang pertama sekali adalah kita nak gabungkan. First sekali adalah kita belajar macam ni tau. Cikgu akan buat step by step. So, dia akan jadi macam senang. Tapi itulah basic ni awak perlu supaya awak boleh menghadapi pelbagai jenis soalan lagi. Okay, so soalan dia, let's say. Okay, cikgu belah tengah. Okay, contoh lah kan, contoh. Let's say kalau cikgu ada contohnya fx sama dengan x tambah 2. Okay,
tang mana dia kata fungsi tu. Fungsi ni maksudnya apa? Fungsi ni adalah persamaan. Dalam erti mudahnya dia adalah persamaan yang kita nak letakkan. Contohnya dalam kes ni, sini dia kata fungsi f, okey, sama dengan x tambah 2. Atau x tambah 2. Maksudnya kalau contoh cikgu kata contoh nilai x tu sama dengan, let's say x tu sama dengan 3 macam tu. Okay, jadi cikgu tulis F3, okay, ni X ni jadi 3 sekarang. So F3 sama dengan 3 tambah 2. So jadi berapa? Jadi 5. Macam ni lah, tulis macam ni. Okay, so next time cikgu tak perlu tulis dah X sama dengan 3 macam ni. Apa yang cikgu buat lah, contoh soalan pun dia bagi macam ni je. Fx sama dengan X tambah 2 kan. So dia bagi macam ni, F negatif 5 contohnya dia begitu. Ini sama dengan berapa? Dia tanya. Sama dengan berapa ni? Okey, so senang je. Disebabkan awak dah tahu dah F tu adalah X tambah 2. Jadi F negatif 5 ni sama dengan gantikan negatif 5 ni ke dalam X, which is negatif 5 tambah 2. So berapa dapat ni? Negatif 5 tambah 2 jadi negatif 3. So itulah dia sebenarnya. Awak hanya perlu gantikan nilai X dengan nilai yang diberikan. Itu sahaja. Okay. Dan please take note, nombor yang kat dalam ni kita panggil dia sebagai objek. Okay, objek. Nilai X tu adalah objek. Alright. Yang nilai yang besar kat luar sini adalah image. Okay, image ni lebih kepada hasilnya. Objek ni adalah nilai X yang ada dekat dalam fungsi itu. Okay, so cikgu harap kat sini jelas. Senang kan? Okay. Macam mana nak off comment? Okay, alright. Okay, dah. Okay, yang senang kan? Okay, kita up sikit level dia. Okay, dalam fungsi, okay macam ni. Okay, mari kita tengok balik sikit. Macam cikgu cakap, cikgu nak terangkan detail pasal yang fungsi pasal image dengan objek tadi tu. Okay, ini fx. Sini cikgu letakkan x tambah 2. Cikgu nak adjust sikit, 3x tolak 2 pula kali ni. Okay, so tengok kita ada x ni kan. Yang cikgu gariskan dengan warna hijau ni adalah, okay, yang warna hijau tu, x tu adalah apa? X tu adalah image. Cikgu tulis I kat sini. Ni adalah image. Objek. Sorry, tersalah sebut. Objek. So cikgu tulis OBJ, objek. Okay, objek adalah nilai X dekat dalam tu. Faham Okay. So mari tengok sini pula. Jadi semua ni ataupun hasil daripada darab tu adalah kita panggil sebagai image. Okay, semua ni pula adalah pun image juga. Okay, dia mesti image juga. Image sama dengan image. Objek berada di dalam image. Kenapa kena faham benda ni? Sebab soalan tanya macam ni. Okay, cikgu buat yang ni dulu. Contoh dia kata image dia sama dengan sekian. So dia kata image sama dengan, contohnya 4. Image sama dengan 4. Jadi awak tahulah bahawa F4 sama dengan 3 darab dengan 4. Image pula dah, sorry, objek. Cikgu cakap objek. Okay, objek sama dengan 4. Okay, so F4 sama dengan 3 darab 4 tolak 2. Bila kita kira dapat berapa ni? 3 darab 4 dapat 12. 12 tolak 2 dapat 10. Betul? Dapatlah 10 dekat sini. Okay, itu kalau dia tanya objek sama dengan 4. Kan? Macam mana kalau dia tanya image sama dengan 4? Image sama dengan 4. Image pula sama dengan lain. Okay, now cikgu ambil image sama dengan, okay, let's say cikgu kata kat sini image dia adalah 21. Okay, awak kena faham macam ni. Kena faham macam ni.
Image ni maksudnya semua ni. Semua ni. Semua ni. 3x tolak 2 tu adalah 21. Bermaksud 21 sama dengan 3x tolak 2. Faham? Yang ni diberi objek, dia suruh cari image. Yang ni pula diberi image, dia suruh cari objek baliknya. Objek. Okay, dia suruh cari objek. Ni objek. Ini image. Ni semua ni image. Semua ni image. Yang objek tu yang x je. Maksudnya, kalau soalan tu kata cari objek bagi sekian-sekian, ataupun cari cari nilai x bagi sekian-sekian, dia cakap macam tu, maksudnya apa? Dia suruh cari nilai x kat dalam ni. Bila dia kata cari objek, inilah dia masukkan. Inilah yang dia nak. Okey. Cikgu teruskan kiraan cikgu. So dekat sini 21, cikgu pindahkan dulu. 21 negatif pindah sini ditambah 2 sama dengan 3x. Lepas tu cikgu tambahkan 21 tambah 2 jadi 23 sama dengan 3x. Maka bahagikan 23 per 3. Siap nombor dana. Okey. So x tu sama dengan berapa? X sama dengan 23 per 3. Okey. Okey, ini adalah maksudnya dalam image ada objek. You are correct. Okey. Yes, objek x je. Betul tu. Bagus. Dah faham. Bagus. X bukan objek kan? Sorry, tu cikgu tersalah type ni. Cikgu ada modulus tak untuk answer? Modulus adalah case yang lain. Okay, modulus adalah case yang lain. Alright. Okay, alright. Apa lagi tu? Okay, ni tadi ni. Okay, baik. Cikgu nak teruskan. Seandainya awak faham apa yang berlaku kat sini, awak mesti boleh jawab soalan yang cikgu nak bagi ni. Okay, alright. Kita test sikit. Mana pemadam? Jadi pemadam. Ni boleh gini benda ni? Okay, boleh. Okay, cikgu padam sebelah sini. Okay, now tiba-tiba dia bagi sini tau, diberi fx sama dengan x per 2 tolak 8 contohnya. Okay, soalan dia suruh cari macam ni. Berapa nak bagi ni? Soalan dia bagi fx sama dengan negatif 3. Okay, macam mana nak buat soalan ni? Macam mana buat soalan ni? Tadi, sekarang ni nak fikir dia macam ni, senang je. Tak ada formula, tak ada apa. Awak just faham benda ni, memang senang. Okay, faham macam ni? Fx ni apa? Fx ni adalah image. Negatif 3 ni adalah image juga. So maksudnya diberi image. Okay, diberi image. Alright. And then cari nilai x. Diberi image, dia suruh cari objek. Okay, so objek tu adalah nilai x. So apa nak buat? Fx adalah x per 2 negatif 8. X per 2 negatif 8 sama dengan berapa? Negatif 3. Okay, sama dengan negatif 3. So kita pindah-pindah perubahan apa? Negatif 3 pergi sini jadi negatif 8 pindah jadi negatif 3 tambah 8. So yang ni tinggallah x per 2. Negatif 3 tambah 8 jadi 5. So x per 2, maka x sama dengan 5 darab dengan 2. 5 darab 2 jadi berapa? 10. So jawapan dia adalah x sama dengan 10. Okay. Okay, alright. Ganti fx. Pandai. See? Okay, bagus tu. Bagus. Soalan tingkatan 1 Cikgu ajar fungsi songsangan. Cikgu tak masuk fungsi songsangan lagi sebenarnya. Tapi kalau faham yang objek tu boleh pergi image tu boleh pergi objek, sebenarnya tak perlu songsangkan pun dah boleh jawab.
tak perlu dapatkan songsangan kepada fungsi itu pun boleh jawab. Okey. So cikgu tak nak masuk pasal fungsi songsang ni, cikgu nak masuk apa? Cikgu nak masuk pasal gubahan. Sebab gubahan ni yang ramai pelajar tanya cikgu sebenarnya. Okey. Tapi kalau awak dah pandai dah masukkan nilai ni, maka senang untuk cikgu ajar. Okey. Right. So cikgu nak ajar awak cara gubahan ni. Gubahan ni memang simple sebenarnya. Ada banyak teknik. Apa teknik cikgu tu teknik masuk situ, masuk sini. Benda cikgu tak ingat, macam-macam sangat teknik, kan? Tapi cikgu suka faham benda yang simple je. Benda yang sangat simple. Okey, sedia cikgu ajar. Benda yang sangat simple, tak perlu nak ingat apa-apa formula, tak perlu nak ingat apa-apa teknik, sebab teknik ni banyak digunakan dekat banyak lagi bab yang lain, kan? Benda yang sukar untuk cikgu terangkan sebenarnya. So cikgu akan untuk soalan fungsi ni cikgu bagi yang sangat simple. Okey, benda yang sangat simple. Okey, jadi cikgu minta izin untuk padam semua ni. Siapa yang perlu screen shot boleh screen shot sekarang. Cikgu kira sampai 5. 1 2 3 4 5. Okey, dah sini dulu. Okey, cikgu padam. Okey, by the way, cikgu minta maaf kalau cikgu duduk membelakangkan badan macam ni. Sebab apa? Cikgu macam sakit pinggang sikit. Kerana apa? Kerana duduk angkat-angkat barang. Okey, angkat barang ke mana? Sebab kita PTI sekarang ni kita sedang berjalan-jalan di seluruh Malaysia. Baru ni cikgu pergi Johor, memang best. Johor ada tempat yang cantik bukan Pearl Harbour. Nama tempat tu adalah Puteri Harbour. Cantik tempat dia. Akan biasa kan kalau kita maklum lah, kita kan Instagram husband. So bila kita tangkap gambar tu, cikgu gertilah sikit tangkap gambar. Cikgu tangkap gambar yang ada reflection dekat tu tau. Kita buat reflection sendiri, letak air lah dekat dinding, dekat lantai tu, lepas tu tangkap gambar dapat reflection kan. Macam tu kan. Okay. So bila cikgu dekat Puteri Harbour ni, dekat tepi laut tu, dia dah ada reflection daripada bangunan tu tau. So cikgu cantiknya, cantik. Cikgu tengok banyak tempat tu sangat cantik untuk tangkap gambar. So cikgu dah snap a few and cikgu sangat enjoy lah sana. So kenapa cikgu ke Johor? Situ kenapa cikgu ke Johor. So baru ni kan PTTI kita baru tour ke Johor kan. So kita pergi sana. Tu yang cikgu sampai sana, cikgu tangkap gambar semua tu kan. So next road tour ni adalah kita akan pergi dekat Kelantan pula. Kelantan berapa bulan hari ni 19, 20, 21, 22 hari bulan. 22 hari bulan adalah hari Jumaat. So Kelantan dengan Terengganu, Kelantan kan cuti Jumaat kan. Kelantan Terengganu kan cuti Jumaat dengan Sabtu kan. So kita akan pergi Kelantan. Lepas tu dekat hari pula dah. Dekat Kelantan nanti Jumaat, road tour dekat Jumaat, road tour PTTI, kita ada kelas. Ni best. Dekat Johor kita buat 2 subjek je. Matematik dengan chemistry, betul? Tapi kalau dekat Kelantan ni kita bagi awak 3 subjek. Apa 3 subjek tu? Teng. Boleh pergi follow dekat follow PTTI online. Awak akan dapat info dekat sana. Okey? So selepas Kelantan, jalan-jalan pergi Kelantan. Kalau kita tak pergi ke Terengganu, dia macam tak complete. Sebab Kelantan dengan Terengganu ni dia macam, cikgu tengok dia macam adik-beradik. Kan? Betul tak? Dia macam adik-beradik. Apa dah tak cas. Okay, dia macam adik-beradik. So cikgu kena pergilah. Lain kali datang Sarawak, nak cikgu datang Sarawak, boleh. Cikgu usahakan. Okay, ajak cikgu padam apa dia komen-komen ni. Mat kimia. Alamak, ada orang kantuikan dah. Aduh. Cikgu, tajuk differentiation tahap 2. Cikgu nanti boleh ajar bab pembezaan. Nak pembezaan Okey. Next class insya-Allah kalau cikgu sempat, cikgu akan buat pembezaan. Alright. Cuma kali ni cikgu memang suka-suka, kadang cikgu tukar mat, kadang cikgu tukar admat. And cikgu rasa cikgu kena buat juga kelas admat. Sebab apa? Cikgu takut cikgu out of practice. Kan? Kita duk ajar mat kan. Jadi sesekala cikgu kena buat juga basic matematik tambahan supaya cikgu boleh refresh kan. Kalau tidak kan takut lupa. Kan? Sama juga cikgu. Jangan ingat awak je lupa, cikgu pun kadang lupa ke. Apa tadi kita buat ni? Lupa dah mengarut-ngarut lagi. Kan? So jangan lupa road to PTTI, boleh tanya untuk lebih lanjut, boleh tanya kat team PTTI. Okay? Alright. Apa nama ni? Okay, diberi. Mari kita tengok ni. Diberi Fx ni sama dengan apa
Fx sama dengan apa cikgu nak hentam 6x tolak 5, okey. Dan Gx. Oi, ada G pula. Ada, tak ada masalah. Semua huruf boleh pakai, tapi kebiasaannya kita gunakan huruf F, huruf G dengan huruf H. Okey. Fungsi F, G dengan H. Jarang sekali kita pakai huruf A, huruf B, huruf C. Jarang sekali lah. Selagi ada huruf-huruf ni tak digunakan, maka kita gunakan F dengan G ni. Okey. Okey, so GX nak bagi apa? Cikgu nak letak GX ni lah. Apa letak 4 per X macam ni, boleh tak? 4 per X. Okay, 4 per X ni. Okay, before cikgu masuk dekat ni, okay, cikgu nak tanya, contohlah soalan dia bagi sini. Soalan cari Fx. Fx dah. Cari Fx tu dah ada jumpa. F, G, X. Okey. Before cikgu tunjukkan dekat awak bagaimana nak jawab soalan ni, kan? Cikgu nak gunakan logik. Semua orang ada logik, betul? Semua orang ada logik, kan? Okey, cikgu nak ajak awak logik. Okey. Contoh cikgu letak kat sini. Okey, kalau Fx sama dengan 6x tolak 5, betul? Semua orang setuju yang ni, Kalau cikgu letak x kat sini pun dia akan jadi x juga, betul? What if kalau cikgu tukar F2, apa jadi kat sini? 6 2 tolak 5, betul? Okey, tak payah kira. Cikgu hanya tengok logik sahaja. Kalau x jadi x, kalau 2 jadi 2. So kalau cikgu letakkan A, apa jadi? Dia jadi 6 A tolak 5. Kalau cikgu letak kat sini F, apa? Fahmi, tak ada kerja, kan? Apa jadi kat sini? 6 Fahmi tolak 5, betul tak? Logik tak macam tu? Kan? Okay, now what if kalau cikgu letakkan F, G, X kat sini? Kalau X jadi X, kalau 2 jadi 2, kalau E jadi E, kalau tak Fahmi jadi Fahmi. Letaklah apa pun, gantikan sahaja. Apa jadi kalau cikgu gantikan F, G dekat sini? So dia akan jadi 6. X tu sekarang adalah GX. Okey, tolak 5. Dia jadi macam tu, betul tak? Kan, berdasarkan logik-logik kat sini. X, X, 2, 2, A, A, Fahmi, Fahmi. Maka kalau GX, dia pun akan jadi GX dekat sini. Faham ke? Faham, jelas Okey, bermaksud untuk selesaikan soalan ni, cari FG ni, dia adalah FG iaitu 6 GX tolak 5. Masukkan ganti begitu. Kemudian okey, GX ni apa? GX adalah 4 per X. 4 per X tolak 5. Macam tu. Ni GX ni 6 tolak 5. And then barulah kita selesaikan. 6 darab 4, 20. 4 X kat sini tolak 5. Siaplah jawapan kita. Senang je nak buat gubahan tu. Senang je nak gabungkan dua fungsi. Betul tak? Modulus. Mana modulus? Itu bukan modulus, itu kurungan tu. Okey. Okey, mari kita tengok. Okey, yes. Ni apa ni? Gubahan in English apa? Gubahan in English. Composite function. Composite. Okay. Alright. Okay, lagi sekali tengok cikgu ulang. Kenapa jadi Fahmi ni? Siapa yang baru masuk jadi pelik? Apa hal? Apa pasal Fahmi ke sini? Okay. Bila kita kata nak masukkan nak buat gubahan tu, dia as simple as contoh tengok kalau fx jadi 6x tolak 5 kan? Ini x, ini x kan? Ini x, ini x kan? Kan? Okay. So kalau cikgu gantikan x ni dengan 2, maka x kat sini pun jadi 2 juga. Kalau cikgu gantikan x dekat sini jadi a, kat sini pun jadi a juga.
Kalau cikgu gantikan dekat sini jadi Fahmi, terkeja kenapa cikgu ambil contoh ni, cikgu tak tahu. Tapi kenapa cikgu ambil Fahmi kat sini, maka dekat sini pun kan jadi Fahmi, betul tak? Kan? Bermaksud kalaulah cikgu nak GX dekat sini, GX dekat sini, cikgu gantikan X tu dengan GX, maka dia akan jadi GX lah kat sini. Betul? So 6 GX instead of 6X, cikgu ada 6 GX tolak 5, gantikan GX 6 darab 4 24 per X tolak 5. Selamat Hari Raya. Settle, senang je. Tak ada teknik apa, tak ada apa, tak perlu ingat oh ini masuk dalam ni, tu masuk dalam tu, tak payah pun. Macam ni je, settle, senang. Okay? Oh, nak cikgu explain yang let tu. Tak perlu selesaikan? Tak perlu selesaikan. Ini adalah fungsi gubahan dan dia tak boleh diselesaikan selagi kita tak tahu nilai X. Okay? Okay, boleh? Okay, dah. Okay. Ni pukul apa dah ni? Pukul 6. Okay. Right, kita berhenti sampai pukul 6 suku, boleh? 6 suku. Biar nanti ada kawan-kawan kita nak buka puasa, so kita kena berhenti awal sikit lah. Okay, boleh? Okay, dah settle sini ya. Okay, now challenge untuk awak. Cuba buat gubahan macam ni untuk GF pula. Okay, cuba cari GF berapa. Okay, senang je GF. Ingat, kalau sekarang ni, ini adalah X ni. Okay, so GX. So GX adalah 4 per X. So cuba gantikan, tengok dapat berapa. Okay, alright. So sementara tu sebenarnya cikgu story sikit lah sementara tengah buat kan. Cikgu sangat excited nak pergi Kelantan kerana cikgu sendiri tak pernah pergi Kelantan. Cikgu tak nak pergi Kelantan. Cikgu paling jauh cikgu pergi, sorry lah host. Okay, cikgu tak pernah pergi Kelantan. Cikgu pernah jauh pergi sampai Terengganu sahaja. So dekat Terengganu tu pun cikgu sampai Kuala Terengganu. And cikgu sangat excited kerana cikgu rasa ramai student cikgu tahun lepas yang rapat dengan cikgu lah, yang rapat dengan cikgu, selalu tanya cikgu soalan. Diorang ni berada di Kelantan dan Terengganu. Dekat negeri lain ada juga, cuma yang ramai tu ada beberapa orang lah dekat Kelantan dan Terengganu. So dapat pergi sana, cikgu sangat excited nak jumpa diorang for the first time. Cikgu seronok. And cikgu pun looking forward juga untuk pergi ke negeri-negeri lain di seluruh Malaysia sebenarnya. So cikgu harap cikgu dapat jumpa dengan student-student yang dalam kelas Zoom bukan main lagi diorang bercakap sama dia ngacau orang lepas tu bila jumpa masa road tour dia senyap, bersegan ni kan. So cikgu sangat excited lah untuk jumpa student-student. Okay, cikgu nak jumpa juga siapa yang selalu masuk air dalam kelas kan, nak ngacau orang kan. So cikgu nak tengok je lah siapa yang cikgu selalu scam dalam kelas tu je. Okay, alright. So untuk maklumat lanjut tentang road tour boleh daftar dekat boleh DM PTTI, boleh tanya PTTI. Okay, right. Apa tadi ni? Ni dah dapat dah jawapannya. So tengok, kalau GX kita letak X, jadi kalau GFX kita letak apa? So jadi GS adalah 4, X dia adalah FX macam ni, betul tak? Okay, X dia sekarang adalah FX. So 4X. Okay, so 4 per berapa tu? 6X tolak 5. Dah siap. Macam tu je cara nak buat gubahan tu. Tak susah pun, kan? Okay, so ni basic ni, soalan-soalan basic je. Cikgu tahu soalan ni biasa tak masuk dalam SPM, tapi awak dapat general idea on how macam mana kita nak dapatkan fungsi gubahan tu. Okay, boleh buat ini Alright. Tak payah kecilkan ke? Oh, mungkin awak wonder antara 4 dengan 6 ni kan. Okay, 4 dengan 6 ni tak boleh dikecilkan. Cikgu ada bunyi something. Apa bunyi tu? Okay, right. Tak perlu kecilkan. Okay. Tahun ni form 3 tapi tak apalah, belajar je AdMath dulu. Jangan risau, student form 3 kalau ini awak boleh buat, ni senang sebenarnya. Ni form 1 form 2 pun boleh buat sebenarnya. Okay, alright, senang je. Okay, tak payah kecilkan, tak perlu kecilkan.
Saya dapat 2, 3. Oh, jangan kecilkan nak. Okey, dah bagus. Okey, dah. Alright. Muka cikgu macam pengacara jejak Rasul. Tedeng 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 dan lagu tu. Okay, nampaknya awak telah reveal. Cikgu sebenarnya dulu cikgu kerja dengan diorang pengacara tu. Tapi cikgu suka mengajar, so cikgu jam PTTI. Tak adalah, cikgu gurau je. Okay. So tengok cara-cara bergabung tu, cara-cara kita buat fungsi gubahan macam ni So tengok tu tahu. Alright. So benda ni senang, sangat senang. So boleh buat. Okay, now untuk cikgu ajar cara pisah tu, tapi cikgu rasa ramai orang nak tahu macam mana cara-cara nak buat fungsi songsang. Kan? Ramai orang nak buat songsangan, nak belajar nak buat songsangan tu Betul? Okay. So cikgu ajar buat songsangan tu, boleh? Cikgu ajar buat songsangan tu Okay, mari kita buat songsangan tu. Okay. Alright, cikgu nak buat songsangan sikit lah sebelum kita habis. Nanti orang lain buat puasa. Cikgu boleh buat sampai pukul 7, 7.30. Tapi yang lain-lain tu macam pula kan, orang lain buat puasa. So ni salin, siapa nak salin, belum salin salin. Tu bukan magnet. Okay, jatuh tak apalah. Right. Okay, now fungsi songsang. Fungsi songsang. Oh ya, buat ombak-ombak. Tadi tak ada buat pun. Ombak lawan, silap. Okay, fungsi songsang ni macam ni tau. Ada dua sebab kenapa kita nak kena cari fungsi songsang. Yang pertama sekali adalah bila kita nak tukarkan image kepada objek, objek kepada image. Itu satu. Yang kedua adalah bila kita nak pisahkan antara fungsi tu. Contoh tadi kan kita belajar fungsi F dengan G kan, dia dah bergabung kan. F dengan G kita gabungkan jadi fungsi gubahan tu. Kan. Sekarang ni kalau kita nak pisahkan, kita kena songsangkan dia pula. Tahu? So untuk tu cikgu nak ajar awak buat, cikgu nak ajar semualah, senang cerita. Bulan Ramadan kan, nuzul Quran waktu tu. Okeylah, cikgu nak ajar semua sampai fungsi gubahan tu kita pisahkan. Okey. Tapi untuk tu kita kena buat fungsi songsangan dulu. Boleh? Fungsi songsangan dulu, okey? Okey, fungsi songsangan. Okey. Fungsi songsangan Fungsi songsangan. Okey, cikgu bagi yang simple je. Okey. Let's say kita ada fx sama dengan 2 tolak 8x. Yang ni senang sahaja. Okey. Okey. Apa dia ni? Oh, okey. Songsang. So songsangan ni macam mana? Songsangan ni biasa dia akan tanya macam ni. Dia ada F, lepas tu ada negatif 1x kat sini. Macam tu. F ada negatif 1 dekat atas tu. Okey. Lepas tu sama dengan berapa? Gini. Okey. So macam ni tau. Misi kita adalah nak menukarkan x ni pergi sini dan fx pergi sini. Itulah yang dimaksudkan dengan songsang. Untuk menjadi seperti itu, kita akan, kalau cikgu ajar satu teknik dulu, okey. And then cikgu akan ajar yang lain pula. Yang lebih simple lah bagi cikgu kadang-kadang. Tengoklah. Okey. So kita pakai let y. Ini adalah cara yang sangat paling common yang biasa dipelajari dekat sekolah ataupun kebanyakan tempat lain. Okey. Dalam buku teks pun tunjuk macam ni juga. So cikgu terangkan sahaja apa yang diajarkan dalam buku teks. Okey. So let y maksudnya sama dengan fx. Okey. Let y sama dengan fx. So fx ni sama dengan berapa? Gantikan dengan apa yang dia beri, which is 2 tolak 8x. So sekarang kita ada y sama dengan 2 tolak 8x. Tadi kita ada fx sama dengan 2 tolak 8x. Sekarang ni kita ada y sama dengan 2 tolak 8x. Kita hanya tukarkan fx tu menjadi y sahaja. Okey, kenapa nak tukar macam tu? Senang nak tulis. Tak adalah tulis fx tu banyak-banyak pening kepala. So kita tuliskan x sahaja. Tuliskan y sahaja. Boleh Okey. So now, misi seterusnya adalah kita nak tinggalkan x ni sorang-sorang. Kau pun sama macam aku tak suka x kita kan. So kita nak tinggalkan x ni sorang-sorang, boleh? Okey.
Sekejap, apa ni? Okay. Dah. So ni dia X. Ni X awak. Tinggalkan dia seorang-seorang, okay? Tinggalkan X tu seorang-seorang. So first kali kita pindahkan 2, dia jadi Y tolak 2. Negatif 8 X macam tu. And then pindahkan 8 pula. So dia jadi Y tolak 2 bahagi negatif 8 sama dengan X. So adakah X ditinggalkan seorang-seorang sekarang? Dah tinggal dah? Bagus. So inilah jawapan dia. Tulis semula F negatif 1X sama dengan gantikan balik Y ni menjadi X. Tolak 2 per negatif 8. Siap. Macam tu sahaja. Okay. 8 tak kena positif ke? Tak payah. Okay, tak payah. Dia macam ni. Bila pindah-pindah, dia istilah pindah tu sebenarnya kurang tepat tau untuk digunakan. Tapi cikgu faham kenapa kebanyakan cikgu gunakan perkataan pindah. Sebab nak mudahkan. Tapi awak kena faham, dia bukannya pindah sebenarnya tau. Okay. Dia nombor tu tak boleh kita suka pindah sebenarnya. Kalau nak menjadikan cerita dia, kita nak pisahkan dia daripada X, betul? So kalau nak pisahkan daripada X, kita kena tahu apakah yang menggabungkan diorang. Contoh tengok sini. Antara 2 dengan X ni, apa yang menggabungkan diorang? Operasi tambah, betul? So that's why bila pindah sini, dia jadi tolak. Tapi antara 8 dengan X ni, apa yang menggabungkan diorang? Bukan tolak ni, bukan. Tetapi adalah 8 dengan X ni, dia digabungkan dengan 8 darab X. So kalau nak memisahkan hubungan antara mereka yang menggunakan darab tu, so nak pisahkan diorang, kita kena bahagi. So that's why bila kita pindahkan dia ke sini, dia jadi bahagi. Okay? Ada penjelasan yang lebih betul sebenarnya betul. Yang tu cikgu just buat cerita supaya mudah ingat. Tapi penjelasan yang sebenar dia adalah kat sini kita bahagi negatif 8, sini pun kita bahagi negatif 8. Okay? Okay, good, bagus. Okay, now. So dah dapat dah fungsi dia, betul? Right. Apa kata kalau cikgu bagi satu soalan, awak try buat. Okay? Cikgu bagi soalan susah sikit lah. Basically pindah-pindahkan je tau. Basically pindah-pindahkan sahaja. Okay, cuba try ni. Okay, sama dengan X tolak 8 bahagi dengan 2X tambah 3. Okay, cuba kira. Betul. Dua tolak X per 8 betul juga? Yes, betul juga. Kalau dekat sini boleh juga tulis 2 tolak X per 8. Basically dia terbalikkan negatif yang tu je, tak apa. Okay, ini pun betul juga. Okay, cuba try ni. Okay, cikgu nak ajar. Cikgu bagi soalan ni sebenarnya bukan kerana soalan ni cikgu bagi contoh senang, cikgu bagi soalan susah. Tak, sebenarnya cikgu ada teknik yang cikgu nak ajar kat awak. Okay, mari kita buat ini dulu. Kita buat ini dulu Okay, cikgu tunjukkan cara yang panjang dulu supaya kita tahu apakah itu seksaan sebelum cikgu bagikan langkah yang mudah dia. Okay, alright. So kita jadikan ni sebagai Y. So Y sama dengan X tolak 8 per 2X tambah 3. Okay, first kita pindahkan 2X tambah 3 ke sini. So Y 2X tambah 3 X tolak 8 darabkan ke dalam. So jadi 2XY tambah 3Y X tolak 8. Okay, lepas tu kita kumpulkan X tu sama-sama, which is 2XY ni jadi tolak X, 3Y pergi sini jadi negatif 3Y tolak 8 macam tu. Nampak? Okay, sekali tengok macam betul. Cikgu darabkan ke dalam jadi 2XY, darab dalam jadi 3Y.
Okay, pindahkan X ke sini. 2XY tolak X. Okay, and then negatif 3Y pergi sini jadi negatif 3Y tolak 8. Okay, boleh? Okay, and then kat sini cikgu faktorkan X dia keluar. So dah jadi X 2Y tolak 1. Okay, and then cikgu pindahkan dia ni. Mana cikgu punya? Okay, belah. Ni cikgu pindahkan dia balik ke bawah. So dah jadi X sama dengan 2Y pula. Negatif 3Y tolak 8 per 2Y tolak 1. And then tulis semula songsangan itu adalah negatif 3X tolak 8 bahagi 2X tolak 1. Okay, panjang tak nak buat ni? Panjang tak? Panjang kan? Panjang kan? Okay, cikgu ajarkan awak satu teknik yang sangat mudah. Sangat mudah. Okay, negatif 8 3, boleh. Negatif 8 tambah 3Y. Tadi tambah dia kena tolak 3Y. Okay. Okay, panjang kan? G, sorry, G bukan F, sorry, silap. Okay, ni G G. Okay. Okay, panjang kan? And kebanyakan student problem dia bukan pada fungsi, problem dia adalah dekat sini. Ni banyak student problem dekat sini. Ini hanyalah asas algebra sahaja. Ini je menyebabkan fungsi ni jadi susah most of the time. Okay, inilah sebab dia. Okay, tapi cikgu nak cuba bantu awak untuk solvekan benda ni dengan cara yang mudah. Nak ke tak nak? Nak. Senang je, korang mesti terkejut korang kata macam tu je ke? Okay, nak Okay. Tengok Okay. Ada dua benda yang awak kena buat. Yang pertama, cikgu salin balik soalan tu. Gx sama dengan X tolak 8 per 2X tambah 3. Untuk dapatkan G songsangan X ni, apa yang perlu buat adalah, okay, tengok betul. Cikgu akan pisahkan dia macam ni. Okay, tengok ini X, ini 8, ini X, ini 3 kan. Cikgu pisahkan. Tahu cikgu belah 4 tau. Okay, so grup pertama ni X, negatif 8, 2X tambah 3 kan. Ini berapa nombor depan ni? Nombor dia adalah 1. Berapa nombor kat sini? 3, betul? 2 ni terbalikkan tempat dia. So dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 3X tolak 8. Ini 2X tambah 3. Dah terbalikkan jadi 1 lah. Jadi 1, betul? 1 dengan 3 ni buat apa? Tukar tempat. 1 dengan 3 tukar tempat. Lepas tu apa? Tukarkan simbol. Sini 3 jadi negatif 3. Ini 1 jadi negatif 1. Siap. Itu sahaja. Teng. Macam matrix. Ya, memang to be frank, dia adalah matrix. Betul-betul. Ni cikgu panggil ni kaedah matrix. Tapi memang betul dia adalah matrix. Okay, dia adalah matrix sebenarnya. Cuma adalah jalan kerja yang panjang lain menyebabkan kita boleh buat macam ni. Tapi memang matrix pun. Ni memang matrix. Betul, tak tipu. Okay. Alhamdulillah dah lepas. Cikgu ajar perniagaan. Cikgu tak ajar, tapi suka perniagaan. Tapi cikgu suka berniaga. Tengoklah apa dia. Cikgu niaga Elio kan, mengajar. Okay, nampak Boleh? Cikgu bagi chance tak buat screenshot. Ingat, dua benda kena buat. Cikgu tulis kat sini, apakah langkah-langkah tu? Nombor 1, tukar tempat.
Yang kedua, tukar simbol. Okay, jom kita main dengan benda ni hari ni. Sampai pukul, dekat 6.30. Kita main benda ni. Cikgu tak sempat nak pisahkan, tak sempat. Kita try buat yang songsang ni, boleh? Yang songsang ni Yang songsang ni, okay. Cepat, siapa yang perlu screenshot cepat. Jawapan sama dengan sebelah, nampak? Kan? Okay. Kita akan buat teknik yang mudah dengan kita buat teknik yang panjang. So senanglah kita nak bandingkan betul ke tidak. Ke cikgu scam korang ke apa kan. Okay, dah? Sudah? Okay, shoot, power, handsome. Okay, now cikgu nak padam. 1, 2, 3, 4, 5. Dah habis screenshot, tak ada dah. Tak tahu? Itulah korang sama tak salin tadi. Okay. Okay, cikgu nak bagi soalan. Korang try buat sendiri, boleh? Okay. Right. Soalan dia adalah fx sama dengan 2x tolak tambah 5 bahagi dengan negatif 3x tolak 4. Okay, cuba songsangkan ini sekarang. Sama dengan berapa? Sementara awak tengah terbalik dan tukar simbol tu, cikgu akan tunjukkan jalan kerja yang panjang. Okay? For the sake of nak buktikan bahawa boleh buat. Nilai dia akan dapat sama. Okay? 2x tambah 5, negatif 3x tolak 4. So, f negatif 1. So, y sama dengan 2x tambah 5 per negatif 3x tolak 4. By the time cikgu rasa awak dah siap dapat jawapan, tapi tak apa, cikgu saja nak tunjuk juga. Al-maklumlah kita rajin, so kita tunjukkan satu persatu langkah kerja yang tak ada markah ni. Okay, awak mesti dah dapat jawapan sekarang. Okay, awak pun dah start boring. Cikgu, cepatlah cikgu, saya dah dapat jawapan. Okay, tak apa, sabar kejap. Alright, 2x tambah 5. Okay, sekarang pun awak masih tengok cikgu lagi. Cikgu, kenapa cikgu buat cara yang panjang ni? Tak, cikgu pun tak tahu. Tapi cikgu nak tunjukkan dekat awak. Kenapa? Kan? Okay, cikgu teruskan lagi. So, jadi negatif 3xy tolak 2x sama dengan positif 4y tambah 5. Faktorkan x jadi negatif 3y tolak 2, 4y tambah 5. Dan cikgu pindahkan dia jadilah 4y tambah 5 per negatif 3y tolak 2. Dan f songsangan, nampak ke kat bawah ni? Nampak? Sama dengan 4x tambah 5 per negatif 3x tolak 2. Sama tak jawapan dengan yang awak buat? Terbalikkan, dia jadi apa? Negatif 4x tambah 5 per negatif 3x tambah 2. Lepas tu tukar simbol. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Dah sama dengan yang bawah. Bye-bye. Itulah dia. Sama? Kenapa simbol Y jadi pelik? Kenapa pelik sangat ke ini Y huruf Y cikgu? Okay. Okay. Senang kan? Macam tu je. Okay. Alright. Senang kan? Dua langkah je sebenarnya. Tukarkan tempat dia dan tukar simbol. Okay, baik. Now, awak mungkin terfikir, cikgu, hanya berkesan untuk ini sahaja ke? Dia berkesan untuk semua soalan yang ada X kuasa 1. Kalau X kuasa 2 tak boleh. Okay, dia jadi lain. Okay, so macam mana kalau yang lain tu? Mari cikgu tunjuk. Okay, siapa yang perlu screenshot? Okay, 1, 2, 3. Okay dah Okay. Mari kita tengok soalan yang simple yang awal tadi kita buat. Macam contohnya macam soalan adalah 2x tolak 5. Macam mana nak songsangkan ni? Okey, untuk sebahagian pelajar mungkin dia rasa ya Allah susahnya lah nak songsangkan ni. Okey. Boleh tak kita gunakan teknik matrix tadi? Boleh ke kita gunakan? Jawapan dia boleh. Cuma kita kena anggap dia berapa, dia mesti ada x kat sini dan dia mesti ada tambah something kat sini. Okey.
Depan sini mesti kosong. Disebabkan dia kan tak ada apa-apa bawah tu kan, tak tulis apa-apa kan. So kita X ni adalah kosong. So kosong dalam X adalah kosong. Tambah berapa? Tambah 1. Kenapa tambah 1? Sebab setiap nombor dia akan per 1. Kalau awak tengok kat sini, 2X tolak 5 per 1. Betul? Okay. Ada bentuk ni, maka boleh jawab. So cikgu pun terbalikkan. F songsangan X sama dengan 1 dengan 2 terbalikkan jadi 1X tolak 5 per 0X tambah 2. Tukarkan dia punya negativity dia. So jadi macam ni. Okay, so negatif ni, so dapat jadi apa? Negatif X tolak 5 per negatif 2. Disebabkan semua ni negatif, maka awak boleh tulis dia jadi X tambah 5 per 2. Dah siap. Okay, macam tu lah, senang je. Dia lah kosong X tambah 1. Kosong dalam X jadi kosong. So basically bawah ni adalah per 1 je dah. Kan? Okay, cuba tengok ini pula. What if kalau kita ada F, X, cikgu nak kekalkan nombor yang sama. Contoh 2X tolak 5. Cuma kali ni cikgu letak per 2 macam ni. Kalau per 2 macam ni, dia jadi kosong X dekat sini tambah. Tahu? So apa yang berlaku adalah bila kita cari songsangan dia, kita tak guna kaedah matriks tadi. 2 dengan 2 tukar tempat. So 2X tolak 5 per, ini sama lah, cikgu tukar 3 lah. 3 supaya kita nampaklah perbezaan tu. Okay, 3 kat sini. So 2 dengan 3 terbalikkan, dia jadi 3 dan sini jadi 2. Letak negatif, letak negatif. Ni kosong X, kan? Kosong X ni tak tulis, tak apa. So negatif, so dia akan jadi, semua akan jadi positif. Senang, macam tu je. Okay. Mana abang time PKP 1.0? Cikgu sentiasa ada kat sini. Okay, kenapa kena tambah kosong? Okay, soalan yang bagus. Kenapa kena tambah kosong? Okay, macam ni contoh cikgu ambil ni. Okay, tengok sini. Kenapa tambah kosong kat situ? Ini per berapa? Per 1 kan? Per 1 kan? Betul? Okay, kalau cikgu letakkan dekat sini, ni per 1. Kalau cikgu letakkan kosong X kat sini, adakah cikgu mengubah nilai persamaan? Adakah cikgu mengubah dia? Tak, dia masih sama lagi. Kosong dalam X adalah kosong. Tambah 1 ni tak tulis pun tak apa. Betul? Tapi for the sake of kita nak ada bentuk macam ni, kita nak bentuk macam ni supaya kita boleh matrikskan dia. Kita nak tukar tempat, nak tukar simbol. Inilah sebabnya, betul? So that's why cikgu letakkan per 1 dan kosong X. Itulah sebab dia. Sebab supaya cikgu mudah untuk tukarkan. Okay? Right, now. Okay. Cikgu adjust lagi. What if kalau cikgu ada Fx 2x tolak 5, cikgu kekalkan. Cuba kali ni nilai x tu cikgu letak. So dia per 3x. Okay. So kalau per 3x ni cikgu nak tambah berapa? Kali ni cikgu tambahkan, tambah kosong pula. Kenapa pula kalau dia tambah kosong? Kalau tambah 1, dia akan jadi ada nilai. So tak boleh tambah 1, dia kena tambah kosong. Okay, kena tambah kosong kat sini. Kat sini kenapa cikgu tambah 1? Sebab pecahan sememangnya ada per 1. Yang ni pecahan ni dah ada per 3x. So janganlah letak 1 lagi. Kita biarkan je 1. Tak payah, tak dia tambah kosong macam ni je. Now, bila kita songsangkan dia, okay, tengok. Bila cikgu songsangkan, kosong dengan 2 terbalik. So jadi 0x tolak 5. Bawah jadi apa? 3x tambah 2. Tukar simbol. Yang ni jadi negatif. Yang ni jadi negatif.
Okey, cuba simplifikan. Dia jadi apa? Kosong X kosong lah. So tolak 5 per 3X tolak 2. Tada! Dah dapat jawapan. Senang je. Kan? Alah cikgu, saya memang nak menuntut ilmu tapi jangan bulan puasa. Awak rasa masa dulu-dulu zaman-zaman orang Islam dulu dia boleh cakap, tuan-tuan, apa kata kalau kita tak berperang pada hari ini kerana apa? Kerana umat Islam sedang berpuasa. Tak ada Perang Badar, perang Tabuk, perang Khandaq, kan? Semuanya dia berada dalam bulan puasa. Okey? Boleh kalau exam boleh pakai cara ni? Boleh. Boleh. Sebab untuk paper 1, especially untuk paper 1, sebab paper 1 dia tak ada jalan kerja punya markah. Tahu? Okey. Ringkas macam tu dia terima periksa apa? Dia terima. X ialah 1 je tak? Apa tu? Standard markah berapa? Kalau soalan ni as simple as macam ni, biasanya kalau macam ni 1 markah je. Itu markah untuk jawapan. Kalau tapi biasa dia tak akan keluarlah soalan macam songsangkan, tak ada. Dia fungsi songsangan ni dia akan komplement dengan soalan yang lain. So maksudnya untuk selesaikan soalan yang lain tu, awak kena buat fungsi songsangan. So dengan buat kaedah yang cara cepat macam ni, maka lebih cepatlah jalan kerja awak buat. Okey? Okey, cikgu lalu sikit nak SS. Okey dah, boleh SS dah. Okey. Cikgu tukar kedudukan yang depan je ke? Depan ni dengan yang belakang. Ni depan dengan yang belakang. Depan dengan yang belakang. Cikgu tukar macam tu je. Okey? Alright. Okey, lagi. Cikgu, kenapa tak tukar positif? Yang mana, yang ni ke? Macam ni? Oh sebab yang tadi ni cikgu tukar positif, yang ni tak tukar positif. Okey. Dengar okey, soalan yang bagus. Ini soalan yang bagus. Dengar sini semua. Dengar sini. Ni soalan yang bagus. Kenapa yang ni cikgu tukar jadi positif, tapi yang ni cikgu tak tukar jadi positif? Cerita dia macam ni. Dalam matematik, dia ada cantik dengan tak cantik. Okey, cantik dengan tak cantik tu macam ni. First kali, pecahan kat bawah ni kalau boleh jangan jadi negatif. Pecahan kat bawah ni jangan jadi negatif. So apa yang cikgu buat lah, cikgu potong negatif ni dengan semua. So tu yang jadi positif tu. Okey. Sama juga dengan yang ni. Negatif. So cikgu tukar semua dia jadi positif. Yang ni negatif tu kat belakang sini tak apa. Dia dalam persamaan, tak apa. Okey? Kalau kat depan ni negatif, ya cikgu tukar. Tapi depan ni kira okey lah ni, ini cantik ke cantik. Dia ibaratnya macam ni tau. Dia ibarat macam ni. Contoh kita ada kita ada 3 per negatif 2. Kita takkan tulis macam ni. Mathematician dia takkan tulis macam ni, buruh. Dia macam pakai baju tapi terbalik. Tahu? Bukan terbalik luar dalam je. Terbalik luar dalam, terbalik depan belakang. Okey, apa ni tag size belakang, size M, size L kan ada keluar sini kat depan. Okey? So tapi salah ke? Tak salah. Badan tu masih tertutup lagi. Cumanya pelik lah sikit. Kau bayangkan orang lelaki kau pakai baju Melayu, cekak musang tu. Kan tapi batin kat belakang. Kan tak kena lah macam tu. Kan? Dalam depan belakang terbalik. Kan? Luar dalam pun terbalik juga. Tak kena kan? Ataupun baju kurung macam mana? Tak, cikgu tak tahu baju kurung macam mana. Tak apalah, suka hatilah. Kan? Nanti baju Melayu macam tu kan pelik kan? So macam tu lah dia. Tapi salah ke? Tak salah. Cuma orang panggil gila je lah. Okey. Dia tak salah, tapi nilai dia masih sama. Matlamat memakai baju tu masih tercapai kan? Tapi di mata masyarakat ataupun di mata ahli matematik, rasa macam Allah sakitnya mata nak tengok macam ni. So tak. So kebiasaannya kita tulis negatif tu dekat atas. Nilai kedua-dua ni tetap sama. Okey? Tu je. Dia beza cantik tak bercantik tu je. Alright? Okey. Okey, cikgu kalau negatif 3x tolak kosong bila dah songsang, bila dah songsang, so kosong tu jadi tambah kosong lah kan? Yang ni okey, ni sini yes dia tambah kosong, tapi kita kena tukar simbol juga. Jadi dua benda kena buat. Tukar tempat, tukar simbol. Boleh? Okey.
Okay, kenapa letak kosong kat belakang 3x bukan dekat depan 3x? Okay, sebab kita nak susunan dia mesti macam ni. X atas, X bawah. Tak ada X, tak ada X. Tengok sini pula. X atas, X bawah. Tak ada X, tak ada X. X atas, X bawah. Tak ada X, tak ada X. Susunan dia mesti macam tu. Kalau susunan lain, tukar tempat. Biar susunan dia mesti macam ni. Mesti macam ni. Okay? Cikgu, yang tak melibatkan fraction boleh ke guna method ni? Boleh, tapi kalau tak pakai fraction ni, dia terlalu senang lah untuk pakai ni. Okay, macam ni contoh ni, tengok ni. Ini bukan fraction. Ini 2x darab 5, tapi cikgu anggap dia ada fraction, which is dia per 1. Per 1 dan 0x. So, kita boleh tukar tempat dan buat songsangan kita lah. Okay? Tapi dia terlalu senang lah untuk kita buat method ni, kan? Okay. Cikgu, yang negatif tu memang kena tukar semua ke? Okay, kenapa cikgu tukar semua ni adalah sebab cikgu potongkan negatif ni dengan 2 negatif atas ni. Dia potong. So tak ada lah. Yang ni cikgu tak boleh potong. Sebab apa? Yang ni positif, yang ni negatif, yang ni negatif. Cikgu tak boleh potong dia dengan dia. Tak boleh. No. Tak boleh. Tahu? Tak boleh, cannot. So tak boleh lah. Yang ni cikgu boleh potong. Yang mana? Yang ni cikgu boleh potong. Tengok. Negatif, negatif, negatif. Cikgu boleh potong dia. Kan? Okay, lagi? Kalau tak tukar tak apa ke jawapan? Tak ada. Kalau tak tukar tak ada masalah. Boleh je. Jawapan masih lagi sama. Bila cikgu buat kelas lagi? Alamak. Baru nak masuk form 1. Selamat datang ke tingkatan 1. Selamat datang ke menengah atas. Okay, belajar rajin-rajin. Kerana apa? Apa yang belajar untuk form 1, form 2, form 3, especially matematik, dia berkaitan sampai ke form 4, form 5. So, jangan menyesal kemudian. Study sekarang. Pesanan tu adik-adik. Okay. Nak soalan ada nombor 7. Apa beza nombor 7 dengan lain? Cikgu, 0x tu tak tukar negatif x je. Mana? Yang ni tak. 0 darab x jadi 0. Tak ada apa-apa lah. Kan? Kosong kan? Kosong kan? Tak ada lah. Okay? Cikgu kena ke tepi sikit. Okay, alright. Cikgu ke tepi sikit dah. Alamak. Cikgu ada grup Telegram, ada PTTI. Apa grup Telegram kita? PTTI Better Result. Okay, nak soalan lagi? Allah, cikgu nak buat soalan, tapi sekarang dah 6.40. Aku ada meeting kejap lagi. Cik, apa ni? Awak nak buka puasa. Adik kat Sabah kita nak buka puasa. So, apa kata? As a bonus, cikgu bacakan doa. Kita sama-sama baca doa untuk buka puasa. Tapi kau jangan buka puasa sekarang. Boleh? Okay? Jangan buka puasa sekarang. Siapa yang dah boleh buka puasa tu, buka puasa lah. Okay? So, selamat berbuka. Cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang berada, yang telah pun berbuka puasa. Yang telah masuk waktu azan maghrib. Okay, bagi yang belum, bersabar. Kita baca doa sekarang. Moga-moga nanti dah boleh makan lah. Alright? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, Allahumma laka sumna, bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, geng plastik hitam, sabar. Okay. Alright, so itu saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu harap cikgu dapat berjumpa dengan awak lagi dalam live TikTok. InsyaAllah cikgu akan buat subjek matematik tambahan dan juga matematik teras. Dan jangan lupa awak ada peluang untuk jumpa Cikgu Fahmi dalam Road to PTTI di Kelantan dan Terengganu. Dapatkan maklumat lanjut di PTTI online. Suka hati aku pttionline.com. Boleh DM PTTI dan tanya, ataupun pergi saja terus ke website kita, website kita www.ptti.my. Terima kasih semua. Bye bye. Okey, macam biasa. Duduk tali end. Dah end dah. Macam nak end? Aku buat yang dah mampu lah, tapi tak pakai baju raya lah. Tapi nak lagu raya je kata Yan. Tak boleh end.